Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami, sekumpulan akan membentangkan tajuk kami iaitu Konsep dan Pelaksanaan Sekolah Wawasan, Bab 7.4. Sekolah wawasan ialah sekolah yang berkonsepkan belajar bersama-sama tanpa mengira kaum atau agama. Sekolah wawasan yang telah diluluskan oleh Kabinet pada tahun 1997 memerlukan satu sistem pendidikan yang berhasil. Penyediaan keperluan pendidikan perlu selaras dengan hasrat dan matlamat penubuhan sekolah berkenaan. Kementerian Pendidikan selaku institusi yang bertanggungjawab perlu memikirkan input yang akan dipraktikkan dalam memastikan ia benar-benar memberi manfaat untuk tempoh terdekat. Perancangan, pengkajian dan penyelidikan berterusan perlu dilakukan bagi menjamin mutu dan jumlah yang keluar daripada pelaksanaan sistem ini agar tidak tersasar daripada kehendak negara. Ilham yang telah dicernakan oleh Perdana Menteri iaitu pengujudan sekolah wawasan mampu menjadi titian untuk mencapai matlamat penyatuan etnik yang terdapat di Malaysia untuk mencintai negara sepenuhnya. Terdapat 4 buah matlamat dan tujuan penubuhan sekolah wawasan. Pertama sekali, sekolah wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa dan latar belakang. Tujuan seterusnya adalah untuk memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran. Selain itu, matlamat penubuhan sekolah wawasan adalah untuk melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Akhir sekali, kewujudan sekolah wawasan adalah untuk menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah. Sekolah wawasan ialah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Di bawah konsep ini, 2 atau 3 buah sekolah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Antara aliran sekolah termasuklah sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil yang menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Tiap-tiap sekolah mempunyai nama sekolah yang tersendiri termasuk nama lencana sekolah, lagu sekolah, logo sekolah dan peperiksaan sekolah masing-masing. Bagi sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan kebangsaan Tamil, lembaga pengelola yang sedia ada akan terus kekal seperti yang diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996. Sekolah wawasan adalah sekolah yang mempunyai pentadbiran secara berasingan bagi aliran masing-masing seperti dipraktikkan oleh sekolah kerajaan pada masa kini. Pelaksanaan sekolah wawasan akan mengekalkan identiti asal sekolah berkenaan. Warga sekolah wawasan digalakkan untuk menggunakan sebahagian kemudahan sekolah secara bersama seperti kantin, lapangan perhimpunan, galangan permainan, dan padang. Satu jawatan penyelaras yang terdiri daripada guru besar dan 2 orang guru dari setiap sekolah hendaklah diwujudkan untuk melaras hal-hal sekolah seperti kebersihan, keceriaan dan keselamatan. Jawatan kuasa ini akan dipengerusikan oleh salah seorang daripada guru besar dari sekolah wawasan berkenaan secara bergilir-gilir. Jawatan kuasa penyelaras tidak menggantikan fungsi lembaga pengelola sekolah SJK, C dan T. Kantin sekolah akan dikendalikan bersama-sama oleh sekolah berkenaan. Bil elektrik
air dan telefon adalah tanggungjawab sekolah masing-masing. Ketiga-tiga sekolah digalakkan mempunyai waktu rehat yang sama. Konsep dan pelaksanaan sekolah wawasan yang keenam. Sekolah wawasan menggunakan kurikulum kebangsaan dengan bahasa pengantar. Contohnya, di sekolah kebangsaan ialah bahasa Melayu, manakala SJKC pula ialah bahasa Cina dan SKT ialah bahasa Tamil. Mata pelajaran yang diajar di sekolah adalah mengikut kursus-kursus pengajian bagi jenis aliran sekolah. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran di sekolah wawasan juga adalah mengikut jenis aliran sekolah. Jumlah tenaga pengajarnya adalah mengikut norma perjawatan yang telah ditetapkan. Sekolah wawasan digalakkan menjalankan aktiviti co-curriculum yang boleh dijalankan bersama di antara murid dan guru di sekolah tersebut. Bahasa penghantar yang digunakan seperti bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India dan juga bahasa English boleh digunakan sepanjang aktiviti co-curriculum dijalankan. Semestinya, pertandingan di antara sekolah menjadi salah satu aktiviti penting bagi pihak sekolah. Oleh itu, sekolah bolehlah menghantar wakil bagi mewakili sekolah masing-masing sekaligus dapat mencari bakat baru untuk mewujudkan sekolah wawasan. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan guru dan pelajar seperti sukan tahunan, hari guru, hari kebangsaan, hari kantin dan lain-lain sangat digalakkan bagi mewujudkan sekolah wawasan. Bagi konsep dan pelaksanaan sekolah wawasan, perhimpunan bulanan hendaklah dijalankan secara bersama dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, seperti di sekolah kebangsaan. Bagi bahasa Cina dan bahasa Tamil, juga boleh digunakan untuk memperjelaskan jika ada isu-isu yang perlu dijelaskan, seperti di sekolah SJK dan sekolah SKT. Sekolah-sekolah berkenaan menjalankan perhimpunan mingguan dan perhimpunan-perhimpunan lain menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Bagi sekolah-sekolah sedia ada yang berhasrat untuk bersama menyertai sekolah wawasan perlu mendapatkan persetujuan lembaga pengelola sekolah. Konsep dan pelaksanaan sekolah wawasan. Yang kesembilan, tujuan perbincangan sekolah wawasan adalah untuk membandingkan dengan sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah kebangsaan. Di sekolah wawasan, pelajar pelbagai kumpulan etnik berada dalam satu persekitaran, tetapi dalam bilik darjah, mereka masih disegregasikan dan pencampuran etnik yang kurang berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah wawasan. Faktor yang ke-10 dalam konsep dan pelaksanaan sekolah wawasan. Pelajar memerlukan masa yang lama untuk berbincang dan bertukar-tukar fikiran dan peluang ini terdapat dalam bilik darjah. Persekitaran sekolah menengah yang lebih kondusif kerana pelajar pelbagai etnik ditempatkan dalam satu bilik darjah. Masa yang bersama lebih panjang jika dibandingkan dengan sekolah wawasan. Faktor yang seterusnya ialah senario di sekolah wawasan dapat meningkatkan interaksi melalui aktiviti bersama. Satu tinjauan awal telah dijalankan di Pulau Pinang pada tahun 2003. Pada waktu rehat, pelajar berada dalam kumpulan etnik masing-masing. Trend yang sama jelas di sekolah kebangsaan, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil. Faktor-faktor yang telah disebut adalah bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan selaras dengan matlamat sekolah wawasan iaitu mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid, memupuk semangat integrasi, melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi, sefahaman yang tinggi dan menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah. Itu sahaja dari kami. Sekian. Terima kasih.